Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tajuk Institut Pendidikan Teknikal Brunei iaitu IBTE. Kami hanya akan fokus kepada IBTE Sultan Saiful Rizal Campus. Ini merupakan isi kandungan untuk pembentangan kami. Dimulakan dengan pengenalan kepada IBTE, kemudian sejarah, sistem pentadbiran, perkembangan, masa depan dan akhir sekali kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula sekali kita ni akan mengetahui mengenai pengenalan institusi ataupun pengenalan secara am IBTE. Singkatan IBTE ianya bermaksud Institute of Brunei Technical Education, ataupun dalam erti kata lain adalah untuk meningkatkan kemahiran sosial dan fizikal seperti dalam kemahiran bercakap atau mengiklankan produk yang akan diniagakan. Adalah diketahui juga IBTE ini menawarkan beberapa program sepenuh masa di peringkat kedua iaitu ISQ, peringkat ketiga NTech, peringkat keempat HNTech, dan last sekali peringkat kelima iaitu diploma. Yang program ini ianya seperti O-level dan A-level. Kebanyakannya mereka dalam tulisan lisan dalam ujian bertulis. Kemudian IBTE bahagian pendidikan lanjutan, dan dorang ada juga dalam CET, Continuing Education and Training, iaitu bahagian pendidikan lanjutan dan latihan. Dorang menawarkan kursus pembelajaran sepanjang hayat yang termasuk kursus sambilan dalam bentuk modularized dan kursus pendek. Ianya memfokuskan juga kepada pembangunan individu dan secara profesional. Ia bertujuan untuk meningkatkan daya saing keboleh pasaran melalui upskilling dari skilling. CET ni ianya kebanyakannya kursus sambilan lah. Kursus sambilan ni yang ada arah IBTE ianya dalam 3 semester. Dalam semester tu dorang ada beberapa modul yang telah ditetapkan. Setiap semester ada 20 minggu. So dorang total dalam 60 minggu lah 3 semester. Jadi modul-modulnya yang telah dikemukakan seperti teaching and learning, dorang akan ajarkan cuma tu. Then workshop management, workshop or class management. So dorang ada juga leadership in education, ada diajarkan sana. Dan yang terakhir sekali mungkin dalam semester 3, modul yang ketiga dorang student counselling lah, cuma tu. Dorang pun ada di sana dipraktiskan. Jadi ini adalah pengenalan mengenai secara am IBTE. Secara terperincinya kami akan memilih IBTE SSRC Sultan Saiful Rizal lah, Sultan Saiful Rizal College. Selebihnya akan diterangkan oleh rakan-rakan saya yang lain. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita ni masuk kepada sejarah institusi. Okey, Sekolah Pertukangan Bangunan Jalan Muara ia telah ditukar menjadi Sekolah Sultan Saiful Rizal pada tahun 1971, di mana ia telah ditubuhkan sekali dengan Sekolah Kejuruteraan Kuala Belait. Pada masa itu sekolah dilengkapi dengan bangunan pentadbiran, bilik kuliah, bengkel, makmal, perpustakaan, dewan serbaguna, asrama dan juga surau. Pada tahun 1970 hingga tahun 1974, terdapat sebanyak 90 pelajar lelaki yang berminat untuk memasuki sekolah tersebut. Pada masa itu, pelajar hanya memerlukan kelulusan tingkat 3 atau sijil rendah pelajaran, di mana keutamaan telah diberikan kepada pelajar yang mendapat kepujian dalam mata pelajaran matematik dan juga sains. Dan pada masa itu, ada 3 jenis kursus bertaraf sijil sepenuh masa. Okey, kemudian Maktab Teknik Sultan Saiful Rizal telah ditubuhkan pada tahun 1985, di mana pada masa itu terdapat sebanyak 800 orang pelajar yang mengikuti lebih kurang 37 jenis kursus dan telah meningkat keramaian pelajar sehingga tahun 2002, di mana telah melebihi 2000 pelajar, dan juga kursus yang telah ditawarkan adalah sebanyak 53 jenis.
Kemudian pada tahun 1987, Badan Pengendali Peperiksaan Pendidikan Vocational dan juga Teknikal telah diambil alih oleh Business Technician Education Council, di mana maktab tersebut juga pada masa itu telah mengadakan kursus diploma kebangsaan dalam bidang ukur. Pada bulan Ogos 1991, kursus perdagangan dan juga kewangan ia telah dikembalikan di maktab, di mana pada itu selepas pertubuhan sekolah perdagangan, kursus perdagangan dan juga kewangan telah dipindahkan ke sekolah tersebut. Seterusnya pada tahun 2010, kursus-kursus yang berkaitan dengan pengurusan bangunan seperti penyusunan bata dan juga pemasangan paip ia telah dipindahkan ke sekolah vokasional Nakhoda Ragam. Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal pula ia dijadikan sebagai pusat kecemerlangan dalam bidang kejuruteraan pesawat udara, hospitality and tourism serta komputer dan teknologi maklumat. Tenaga pengajar pada tahun 1989 hingga 1990, jumlah keseluruhan adalah 167 pensyarah, di mana ia terdiri daripada 88 pensyarah tempatan ataupun lokal dan juga 79 pensyarah asing. Pada tahun 1968, jumlah keseluruhan tenaga pengajar telah meningkat menjadi 209, kemudian ia berkurang menjadi 160 orang tenaga pengajar pada tahun 2000. Kemudian saya akan menerangkan pula tentang pentadbiran IBT. IBT mempunyai dua rangkaian sekolah, iaitu Pusat IBT dan Satelit IBT. Pusat IBT merangkumi 6 sekolah. Sebahagian daripadanya ialah Sekolah Penerbangan, Sekolah Teknologi Info Komunikasi, Sekolah Hospitality dan Pelancongan dan sedemikian. Satelit IBT pula terdapat 3 sekolah, iaitu Akademi Maritim Brunei, Sekolah Tenaga dan Kejuruteraan Satelit, Sekolah Agroteknologi dan Sains Gunaan. Tertubuhnya dua rangkaian sekolah ini adalah bertujuan untuk menyediakan sistem pengurusan yang berkesan dan cekap untuk kampus-kampus di bawah IBT. IBT juga terdapat banyak kampus, iaitu 8 kampus, 5 di daerah Brunei Muara dan 2 di daerah Belaid. Ibu pejabat IBT pula berada di daerah Brunei Muara. Oleh sebab itu, IBT mempunyai sistem pentadbiran yang lengkap agar dapat menyokong kampus-kampus dan sekolah-sekolah tersebut. Kembali kepada sistem pentadbiran, dimulakan dengan Ketua Pegawai Eksekutif IBT, iaitu Dr. Haji Muhammad Zamri bin Muhammad Sabli. Di bawahnya pula ada 3 timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, iaitu dari segi akademik, korporat dan juga perkembangan. Dari segi akademik, mereka membuat kerja seperti pengurusan kualiti dan hal ehwal pelajar, korporat pula kewangan dan sumber manusia, dan perkembangan meneliti kepada perkembangan estet dan kampus. Kedua rangkaian sekolah mempunyai pemangku pengetua dan setiap sekolah mempunyai ketua sekolah masing-masing. Seperti yang dipaparkan di slide tersebut, ini adalah visi dan misi IBT. Visi IBT ialah pendidikan teknikal yang dinamik, merangkumi pembelajaran sepanjang hayat. Misi mereka pula adalah memupuk pelajar agar menjadi lebih kompeten dan bertanggungjawab secara sosial ke arah pembangunan ekonomi yang dinamik. Visi dan misi IBT ini adalah merupakan tugasan harian pentadbiran IBT agar dapat membuat pelajar yang cemerlang dan berjuang demi kemajuan Brunei terhadap wawasan 2035. Pada seterusnya, kita akan berbincang tentang perkembangan IBTE SSRC. Pada mulanya, SSRC adalah dinamakan Maktab Teknik Sultan Saiful Rijal dan berubah menjadi IBTE Sultan Saiful Rijal, iaitu SSRC. Bermula 2014, maktab ini ditadbirkan di bawah Institusi Teknikal Brunei, iaitu IBTE. Pada awalnya, IBTE Sultan Saiful Rijal telah menawarkan 2 cabangan sekolah, iaitu School of Hospitality and Tourism dan yang kedua adalah School of Information and Technology, Communication Technology, iaitu ICT. Dalam 2 cabangan ini, dia telah fokus lebih dalam khidmat pelanggan, pelancongan dan information technology.
dari segi School of Hospitality and Tourism ada menawarkan kursus seperti HNTech in Hospitality Operation, HNTech in Travel and Tourism, HNTech in Culinary Operation dan HNTech Apprenticeship in Professional Cookery and Service. Bagi sekolah ICT pula ada menawarkan HNTech in Information Technology, HNTech in Information and Library Studies dan yang terakhir sekali adalah HNTech in Information Technology. Namun sekarang kampus ini telah membuka cabangan baru iaitu School of Aviation yang terletak di kawasan Serusup berdekatan Roundabout. Sekolah ini pula fokus menawarkan kursus dalam segi engineering dan telekomunikasi digital seperti HNTech in Aircraft Maintenance Engineering iaitu Avionics, HNTech in Aircraft Maintenance Engineering iaitu Airframe dan Engine, HNTech in Electronic Engineering, HNTech in Electronic and Media Technology dan yang terakhir sekali adalah HNTech in Telecommunication System. Slide seterusnya saya akan menguraikan tentang pengambilan IBTE. Menurut dari temuduga yang dilaksanakan untuk mencari information IBTE ini, terdapat beberapa maklumat dari segi pengambilan untuk pelajar untuk masuk IBTE. Pengambilan tersebut terpandu kepada syarat-syarat kelayakan program yang ditawarkan. Syarat-syarat ini adalah ditentukan oleh Program Development Evaluation Committee yang terdiri daripada pihak industri atau pihak yang berkepentingan dan juga tenaga pelajar di bidang program tersebut. Selain daripada itu, komiti ini juga bertanggungjawab dalam perbuatan program yang ditawarkan. Di samping itu juga, pengambilan program di IBTE juga bertujuan untuk memperluaskan lagi bidang pekerjaan dan menambah pengalaman amali bagi para graduan. Dan seterusnya kita akan berbincang tentang perbezaan masa dulu dan sekarang dari segi pembelajaran IBTE. Pada masa kini alat pembelajaran telah bertambah daripada masa dulu. Alat pembelajaran yang dimaksudkan adalah seperti alat yang berkaitan dengan kursus atau program yang disediakan. Sebagai contoh, dari segi bidang perpustakaan, mereka telah menyediakan satu tempat di mana mereka mempelajari bidang-bidang tersebut seperti membuat indeks, cara-cara menyusun buku, cara-cara membuat buku dan seterusnya lah. Selain daripada itu, sistem pembelajaran pada masa kini lebih menumpukan kepada competency based learning, iaitu bagaimana pelajar memahami bidang mereka melalui demonstrasi dari segi pengetahuan, kemahiran, nilai dan sikap yang diperlukan untuk menangani situasi kehidupan. Selain daripada itu, ianya juga menumpukan kepada competency based assessment, iaitu cara untuk mengukur kecekapan bagi sesuatu kemahiran vocational. Ini adalah untuk membuktikan kecekapan yang mana pelajar menunjukkan kebolehan untuk bekerja melalui unit kecekapan tertentu menggunakan teknik dan pengetahuan yang disediakan oleh piawan yang ditetapkan industri. Menurut informasi yang diambil dari temuduga pengetua IBTE tersebut, beliau ada menyatakan bahawa struktur program pembelajaran dan penilaian adalah terjudurung daripada 70% amali dan 30% teori. Dan yang terakhir sekali dari perkembangan IBTE SSRC adalah dari segi statistik pelajar. Mengikut kajian yang diperolehi, terdapat beberapa informasi yang tidak diketahui umum, seperti statistik jumlah pelajar adalah berbeza-beza dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa perkara yang dialami, seperti program yang diadakan telah dibuang atau ditiadakan, ataupun program yang baru dilancar pada tahun itu. Antara sebab lain daripada itu adalah seperti kursus yang ditawar tu
bergantung kepada kemahuan atau minat pelajar dari segi amali dan teori. Walau bagaimanapun, IBTE secara keseluruhannya telah menambah 5% daripada kemasukan pelajar setiap tahun. Dalam slide yang dinyatakan ini adalah masa depan bagi IBTE SSRC. Apa yang dapat kita ni tengok ialah dalam plan IBTE SSRC, mereka akan membukai satu modul atau program yang baru yang mereka akan membuatnya dengan bekerjasama dengan pihak industri atau pihak yang berkepentingan dalam menawarkan program yang relevan atau baru untuk memperluaskan lagi bidang pekerjaan bagi graduan-graduan IBTE. Dan juga ini dapat memberi peluang kepada pelajar-pelajar yang akan memasuki ke dalam IBTE SSRC untuk melanjutkan pelajaran mereka dengan modul-modul atau program-program yang baru. Yang kedua ialah dari segi pembangunan, bagi IBTE SSRC, School of Hospitality and Tourism dan juga menektarkan bangunan School of Information and Communication Technology yang sedia ada. Perancangan ini juga adalah dibuat bagi mengubah suaian bangunan-bangunan lama di kampus IBTE Sultan Saiful Rizal bagi menambahkan kelas dan kemudahan sukan bagi keselesaan para pelajar dan juga guru-guru yang akan mendidik di sana. Dalam slide yang seterusnya, bagi kampus IBTE, mereka mempunyai dua plan strategik bagi menambahbaikan bagi pelajar-pelajar yang akan masuk ke dalam kampus tersebut bagi masa akan datang. Salah satunya ialah mengamalkan kurikulum yang responsif yang bermaksud mengkaji serta menyusun kurikulum dan program-program yang ditawarkan supaya lebih relevan. Apa yang memaksudkan ialah mengkaji segala kurikulum yang mereka ada dan menambah baik atau mengkemaskinikan supaya bagi pelajar-pelajar yang akan masuk ke dalam kampus tersebut, mereka mempunyai program yang telah dikemaskinikan bagi masa yang akan datang. Yang kedua ialah melaksanakan strategi dan kapasiti pembelajaran dan pengajaran yang berkesan, yang bermaksud mengembangkan dasar dan garis panduan kemasukan pelajar, membina kapasiti institusi pendidikan teknikal dan vokasional dan menyusun semula dasar dan garis panduan pembelajaran sepanjang hayat. Apa yang dimaksudkan ialah mereka mengkemaskinikan segala garis panduan kemasukan pelajar dan membina kapasiti itu lebih mendalam dari segi teknikal dan vokasional supaya dalam masa akan datang semua yang mereka akan dibuatkan itu seperti garis panduan lebih ternyata dan lebih kemas supaya bagi pelajar-pelajar yang akan datang untuk masuk ke dalam IBTE tersebut, mereka akan mendapatkan pelajaran yang lebih baik dan juga keselesaan yang mereka dapat. Dan yang seterusnya ialah dari segi wawasan Brunei 2035, IBTE secara keseluruhannya mereka menumpukan perhatian kepada 4 petunjuk, iaitu kemasukan pelajar, peratus pelajar menamatkan pengajian, kadar peratus pelajar yang diambil kerja dan juga kepuasan kemajikan ke atas prestasi kerja. Dalam keempat petunjuk ini, ia diharapkan supaya mencapai wawasan Brunei 2035 iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi dan berjaya. Dan ini adalah amat penting bagi IBTE kerana program yang relevan bagi kemajuan negara yang mana ini juga termasuk dalam strategi IBTE, iaitu mengamalkan kurikulum yang responsif dan juga melaksanakan strategi dan kapasiti pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Kesimpulan, IBTE SSRC merupakan sistem pendidikan formal pada abad ke-21 yang boleh membantu para belia di negara Brunei Darussalam secara praktikal di dalam bidang-bidang yang telah ditawarkan. Ianya juga memberi peluang kepada para pelajar untuk mempunyai pengalaman bekerja yang mana ia dapat membantu meningkatkan potensi para pelajar untuk mendapat pekerjaan tetap selepas menamatkan
kursus tersebut. Kursus pilihan mereka. Selain itu, IBTE SSRC juga menawarkan sistem pendidikan pembelajaran sepanjang hayat, iaitu lifelong learning, yang mana ia bukan saja bersesuaian dengan apa yang dimahukan oleh Kementerian Pendidikan, bahkan ia juga dituntut dalam agama Islam. Dalam firman Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, maksudnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di kalangan kamu sekalian. Di mana ianya menambah baik ilmu pengetahuan dan meningkatkan lagi kemahiran atau skill set seseorang itu. Luqman Al-Hakim juga pernah berpesan kepada anaknya, menuntut ilmu ketika kamu miskin, ia akan menjadi hartamu. Manakala jika kamu kaya, ianya akan menjadi perhiasanmu. Apa yang dapat kita pelajari dari hadis dan firman Allah itu tadi, pembelajaran bukan hanya terhad di dalam peringkat sekolah sahaja, malah di dalam alam pekerjaan juga. Terakhir, IBTE SSRC dapat melahirkan para graduan yang educated, highly skilled, and accomplished people untuk menjayakan wawasan 2023. Sekian, terima kasih.